بالمساومة صراط المستقيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertama sekali syukur dengan Allah Ta'ala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah. Malam ni kita sambung kitab kita muka surat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kaifa yatasawwaru ay yuhjabahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Betapa terupa bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu. Macam mana boleh terdinding? Macam mana boleh tak nampak? Padahal ia zahir dahulu daripada wujud tiap-tiap sesuatu. Kerana memberi tahqiq akan namanya Az-Zahiru azilan wa abadan. Zahir pada azali dan selama-lamanya zahir. Macam mana boleh terdinding? Dan bermula zahir Allah Ta'ala, iaitu zati baginya, yang tiada diusahakan akan dia wujud Allah dengan sifat kidam, sedia ada, dan tiada dituntut faedah daripadanya. Allah Ta'ala tak menuntut faedah pada hamba-Nya. Ada Allah tak menuntut faedah pada Jadi kita buat ibadat,
contoh. Semua dapat ke kita balik. Ya. Kita buat ibadat, buat baik, Allah tak ambil faedah. Kita sujud kepada Allah, Allah tak ambil faedah. Ya. Kita semayang, zikir, semua dapat ke kita balik. Jadi sebab itu ulama sebut, buat baiklah semua hidup ni tadi, tak akan bertambah pembendaharaan Allah. Buatlah jahat semua hidup, tak akan kurang pembendaharaan Allah. Ya. Kalau makhluk lain, makhluk, ya, kalau kita kerja sungguh-sungguh, buat baik, naiklah majikan kita punya, perniagaan, pengusahaan. Kalau mogok, kuranglah. Ini yang dikatakan, ya, dalam usul kita diajar, maha kaya Allah. Ya, maha kaya Allah. Buatlah macam mana baik sekalipun, tak akan bertambah pembendaharaan Allah. Sebab Allah tidak mengambil faedah daripada hamba. Ya. Dan tiada dengan maklul, bermula zahir segala akuan, iaitu jadi pada tajalinya atas dengan sifat zuhur. Zahir makhluk ni tadi, ya, adanya makhluk ni tadi, ya, dengan rahmat Allah, dengan sebab adanya Allah. Jadi Allah mengkurniakan kepada kita akan hidup ni tadi satu kurniaan yang besar. Ya. Jadi kena macam mana kita boleh tak nampak adanya kita ni tadi? Ya. Tak melihat akan adanya Allah, sebab Allah zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Ya. Baik. Maka betapa akuan hendak mendinding akan dia, macam mana boleh tak nampak? Macam mana makhluk kita sebagai makhluk Allah boleh tak nampak? Ya, Allah dahulu ada daripada kita. Ya. Dan kita ni ada ni dijadikan oleh Allah, ya, dengan kehendaknya. Macam mana kita boleh tak nampak yang menjadikan kita? Berarti yang selalu Abi cakap perkara yang sama, ya. Apabila hati kita ni kotor dengan perkara-perkara zulmat, ya, perkara-perkara zulmat, ya, zulmat ni perkara-perkara yang mengotorkan hati, ya, segala area, ya, dunia, makhluk, nafsu, syaitan yang sentiasa tipu. Nafsu ni kehendak-kehendak, ya, yang kehendak-kehendak, satu kehendak dunia yang melampau. Ini pun jadi hijab, ya, kehendak dunia yang melampau, ini pun jadi hijab. Sebab dia akan jadi hubud dunia. Itu di antara ni. Jadi dia apabila dia mula tak dapat memandang kepada si pencipta, ketika itulah dia mula melawan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita takut. Sebab apabila benda ni hijab, diangkatnya sifat mahmudah, diangkat syukur, diangkat redha, diangkat sabar, diangkat kasih, ya. Jadi bila ni diangkat, dicabut dalam hati tu, ya. Apabila dinding-dinding ini, ya, hijab-hijab ini, kotor-kotor ini kita tak bersihkan, ya, pada ketika itulah kita jadi semakin jahatlah, ya. Kaifa yatasawwaru ayyahjabahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu padahal ia terlebih zahir
daripada tiap-tiap sesuatu. Kerana bahawasanya wujud iaitu terlebih zahir daripada adam. Maknanya nak faham apa dia? Yang ada ni lebih zahir daripada tak ada. Kita ni sifatnya Adam. Allah bersifat dengan roh. Macam mana boleh nampak benda tak ada? Tak nampak benda ada. Dan wujud yang zati, wujud Allah, wujud yang zati, wujud yang hakiki. Ada kita sekarang ni, kita ada kan, tapi nanti kita akan menerima tak ada. Itu yang Nabi selalu cakap. Masa ada ni perbuatlah kebaikan, jadi orang baik. Jangan besok kita tak ada, tak siapa ingat itu. Tak ada siapa ingat itu. Bila dah tak ada tu, tak ada siapa ingat. Itu yang Nabi selalu cakap tu. Sebab apa? Bila kita punya satu sebab kita tak dimuliakan oleh Allah, itu satu sebab lah. Kita tak dimuliakan oleh Allah, langsung kita tak diingat. Kedua, hubungan kita ataupun amalan kita semasa hidup, orang tak ingat kita. Kenapa orang masih ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang ingat kekasih-kekasih Allah, orang ziarah makam-makam mereka. Mereka dimuliakan oleh Nabi, lagi-lagi kanlah Nabi Muhammad. Itu Nabi selalu cakap, nak tahu kita ni tadi tanda, ni yang Nabi sebut, kita ni husnul khatimah tak husnul khatimah. Lepas kematian kita, orang tidak menceritakan keburukan kita. Ni yang kita kena jaga. Kalau tak nak orang cerita buruk kita, maka dalam hidup ni kita, makna kita kena buat baik, tinggalkan perkara yang buruk. Baik. Iaitu yang terlebih kuat daripada wujud yang aridi. Wujud yang zati lebih kuatlah daripada wujud yang macam mana kita boleh tak nampak wujud yang zati, iaitu Allah? Wujud yang aridi, makhluk yang mendatang, yang datang daripada tak ada, yang kena ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Tadi kalau kita pun diadakan oleh Allah, apa yang ada pada kita pun diadakan juga oleh Allah. Dan zahir yang mutlak terlebih kuat daripada zahir yang muqayyad. Hakikat zahir lebih nampaklah daripada zahir yang dikait, yang kena kait. Dan wujud yang berkekalan lebih kuat daripada wujud yang berputus-putusan. Wujud yang berkekalan lebih kuatlah daripada wujud yang kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Itu nama berputus-putusan. Dulu tak ada, sekarang ada, nanti tak ada. Allah Ta'ala tak menerima Adam. Ada je Allah. Ada je Allah. Jadi zatnya kekal, sifatnya pun kekal, af'alnya pun kekal. Kita, sifat Adam berubah-ubah kan? Sifat pun berubah-ubah. Kenapa sifat berubah-ubah? Sebab zat kita pun berubah-ubah, menerima perubahan. Lalu kita pegang, siapa yang ubah? Tentulah si pengubah. Tentulah si pengubah. Yang ubah kita. Siapa si pengubah? Tentulah si penjadi kita, tuan kita. Jadi tak bolehlah kita ni tadi nak
memandang kepada diri ini tadi. Sentiasa rasa takut. Sebab yang mengubah aku ni boleh berubah. Kan? Boleh berubah. Sebab aku dalam genggaman si pengubah. Hari ni baik, Allah boleh ubah aku jadi jahat. Na'udzubillah. Ada bila kita nampak macam tu, jadilah takut, jadilah risau. Tentu orang-orang yang dekat dengan Allah dia risau. Jadi dia buat amalan-amalan ni, dia tak rasa diri dia baik, tapi dia berharap rahmat Allah. Minta-mintalah kebaikan yang aku buat ni Allah kekalkan aku, istiqamahkan aku jadi orang baik. Sekarang dapat semayang 5 waktu, dapat berkekalan jangan diambil semayang, jangan diambil sifat baik, ya. Orang boleh berubah. Hari ini hebat, tak tahu akan datang hebat tak hebat, kan? Macam-macam. Pada agama pun boleh berubah. Pada agama sendiri yang boleh berubah, kan? Islam, ya, berubah, jadi kafir. Yang kafir diubah jadi Islam. Itu yang kita takut. Sebab kita ni dalam tadbir Allah. Tetapi dengan bersangatan zahirnya itu, sebab bagi tersembunyinya pula. Maksudnya macam cahaya matahari, terang sangat sampai matahari pun tak boleh tengok. Bulan tak terang, cahayanya tak terang. Itu yang boleh tengok bulan, ya. Punya terangnya, punya zahirnya, sampai jadi tersembunyi. Ya tak? Aku bagi contoh. Bila siang, kita pernah nampak tak matahari tu? Tak pernah fikir seumur hidup tu. Walhal jika tidak ada dijadikan matahari, nescaya kita tak nampak. Tak nampak kereta, tak nampak rumah, tak nampak jalan. Tapi orang tak memandang kepada matahari yang menjadi asbab terangnya alam. Yang dinampak apa yang diterangi oleh terangnya matahari. Nampak? Itu besok antara tanda kiamat tu kan, akan gelap bumi 40 hari 40 malam kan. Orang dah tak tahu. Masa tu baru orang tahu rasa nikmat syukurnya siang. Baru syukurnya ada matahari. Selama hidup ni tak pernah syukur ada matahari. Sebab apa? Sebab dia tak nampak matahari. Yang dia nampaknya apa yang diterangi oleh cahaya matahari. Nampak kereta, nampak itu yang dia pandang. Padahal dia terlupa. Jika tidak ada cahaya matahari, nescaya tak nampak benda-benda ni tadi. Punya terang cahaya matahari. Begitulah. Yang dinampak makhluk, dia tak nampak yang mencipta makhluk. Ya, dia tak nampak. Ya. Itu yang Nabi selalu cakap. Setiap nikmat yang datang, dua hal. Satu dia jadi rahmat, satu dia jadi istidraj. Jadi nikmat ni, apa yang ada pada kita jangan diukur. Nak ukurnya kat mana? Diukurnya, lagi aku semakin banyak aku menerima nikmat, ukurnya semakin tak aku dekat dengan Allah, aku boleh jadi orang baik tak?
Tapi kalau makin dapat nikmat, makin jauh kan. Nikmat itu jadi asbab istidraj. Nikmat tu jadi asbab istidraj. Ini habis selalu sebutkan, ingatkan. Kita jadi jahat tak? Semakin kita bagus hidup kita, semakin kita jadi jahat. Daripada rumah buruk ke rumah baru, dah dapat rumah baru, makin jahat lah. Dulu masa rumah buruk, elok tegur orang. Dah rumah baru ni sombong lah. Kan jadi makin jahat. Tak? Dulu kereta buruk, elok. Dah kereta baru, nak langgar orang lah. Nono jalan. Motor buruk, motor baru, sama lah. Ya, baik. Jadi nikmat yang kita dapat tu ukur, aku makin jadi orang soleh ke, atau aku makin jadi jahat. Ini yang selalu, yang Habib kata selalu di muhasabah diri. Tengok muhasabah. Ya. Baik. Kaifa yatasawwaru ay yuhjabahu wa huwa al-wahidul ladzi laysa ma'ahu syai'un. Betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah Ta'ala oleh sesuatu, padahal ialah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sertanya sesuatu, tiada yang boleh menyamai Allah. Tak ada boleh sepadan dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita boleh meletakkan, memandang makhluk inilah tempat bergantung, walhal Allah Ta'ala itu wahidul ladzi laisa ma'ahu. Tak ada siapa yang boleh duk sepadan dengan Allah, sifatnya, zatnya, af'alnya. Ya. Kadang-kadang tak nampak situ. Ya. Itu yang kadang kita bergantung harap selain daripada gantung. Ya. Bergantung. Bila bergantung selain pada Allah, ni yang kita dah jadikan tu tempat pergantungan ni. Saja bagi contoh, kita bergantung di antara orang yang, contoh macam ni lah, orang ni meniaga aiskrim, orang ni meniaga aiskrim. Bila orang ni meniaga aiskrim, apa perasaan si A yang meniaga aiskrim dulu ni? Apa perasaan? Si A ni meniaga aiskrim dulu, kemudian si B pun mula meniaga aiskrim. Apa perasaan si A? Saja-saja nak buka pada usul ni. Kita tanya Nodi, datang tak satu perasaan lain? Bukan Nodi yang meniaga aiskrim, tak. Si A dengan si B ni tadi tanya, datang tak satu perasaan lain? Tak? Oh, buat apa pula yang meniaga sama dengan hamba ni? Tak? Tak ada ke bisnes lain? Tak ada? Jadi gitu tak? Nah, tak deng? Mana buka bisnes sama dengan kita? Deki ke tu? Baik. Pada ketika itu, ya, tak ke kita ni dah tak percaya akan takdir tak ada ding. Sebab ulama disebut gini, antara tanda orang yang tak tahqiq dengan qada dan qadar Allah, mereka yang mempunyai sifat hasad atas
orang lain. Ya tak? Walhal rezeki itu dah dibagi-bagi belum? Ya tak bang? Rezeki abang dah ada kan? Rezeki Din dah ada, rezeki Nodi dah ada. Buatlah benda sama pun, tetap jadi rezeki. Baik, habis bagi lagi satu contoh. Oci kaki pancing, Mirul kaki pancing, Aman kaki pancing. Kenapa mancing satu tempat tak ada dengki pun? Ada Acik? Kau mancing sini, Aman sini, Mirul sini. Ada tak dengki? Kenapa kau mancing sebelah aku? Ada tak? Mancing tu pun rezeki, betul tak? Meniaga pun pasal apa tak nak dengki? Kau duduklah kolam, kau duduklah sungai lain. Sungai ni kan aku yang datang dulu. Kenapa pasal itu yang habis sebut? Kenapa dalam satu sudut kita beriman dengan qada', dalam satu sudut kita tak beriman dengan qada' qadar? Patutnya lobok ni aku sampai dulu. Kau tak boleh lah nampak tak? Tak jadi? Tak gitu nak? Tak pula orang kaki pancing kolam. Satu kolam sampai 100 orang. Tak ada pun, kau pergi pancing kolam lain lah. Orang cakap apa? Rezeki masing-masing. Kalau meniaga ni tak ada rezeki masing-masing. Ada? Ada? Carol? Kenapa pula jadi dengki? Kenapa pula jadi hasad? Kenapa pula jadi buruk sangka? Nampak tak? Sikit tak? Syaitan ni kerja dia memang macam tu. Dia nak merosakkan akidah anak Adam. Cuma kita tak nampak. Sebab kita tak nampak? Sebab telah terdinding. Terdinding ni tadi langsung tak nampak. Jadi kalau kita tahqiq ni maknanya benar-benar tak syirik dah, tak ragu dah. Ni namanya yakin dah. Yakin dah. Dah tak ada ragu dah. Memang pegang betul-betul. Jadi ada keluh kesah tak? Mana ada keluh kesah? Sebab Tuhan kita Allah. Yang memberi rezeki atas kita Allah. Yang takbir kita Allah. Apa nak keluh kesah? Kalau dengan orang takut. Sebab orang mati, orang miskin. Allah tak mati-mati, tak miskin-miskin. Ada. Suka nanti. Jadi ni semua balik pada usul. Kita balik kepada tauhid, hidup kita akan jadi tenang. Tenanglah. Tak ada apa-apalah. Sebab pergantungan kita bersih semata-mata kepada Allah. Ini yang sifat 20 ni. Suruh belajar sifat 20 ni nyanyi dia. Bukan suruh katam sifat 20. Katam sifat 20 tak guna. Wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu. Itu katam. Itu katam ilmu tak guna. Kita nak betul-betul belajar sifat 20 dan tahqiq dengan sifat 20. Dapat mentauhidkan Allah. Itu dia.
Baik. Kemudian apa dia? Yang lain daripadanya Adam sekaliannya, tiada wujud baginya pada ahli syuhud. Selain Allah tak ada. Tak ada kuasa, tak ada kehendak, tak ada itu, tak ada ni, semua tak ada. Ya. Tak ada. Yang ada segala-galanya hanya Allah. Jadi janganlah berhajat pada yang tak ada. Ya, berharap pada yang tak ada, menunggu pada yang tak ada. Jadi betul kan balik, jika tiada kehendak daripada yang ada, tak ada lah. Tak? Mudah bila kita pegang kepada usul, hati tenang, hidup tenang. Tenang aja. Ya? Kalau hidup tenang, mati tenang tak? Tenang. Hidup pun tenang. Ya tak? Mati tenang. Hidup pun serabut. Mati serabut. Hidup serabut. Ya tak? Lepas itu sakitnya mati, Nabi kata, sebanyak mana kita ni tadi kuat kasih kepada maknanya sakitnya mati itu sebanyak mana kita ni kuat bergantung kepada makhluk. Lagi kuat bergantung dengan makhluk, lagi sakit mati. Kalau nak macam rambut ditarik dari tepung, selesaikan pergantungan, ya, selesaikan pengharapan, selesaikan segala perkara selain daripada Allah. Ya. Baik. Mudah hidup ni sebenarnya, dengan Allah tu mudah. Kaifa yatasawwaru ay yuhjabahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Betapa Allah terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu, dan jikalau tiada ia, nescaya tiada wujud tiap-tiap sesuatu. Macam mana boleh terinding jika Allah tak ada, semua pun tak ada? Hadiah apa yang ada pada kita ni? Kurnia. Hingga menuntut tunjuk, kata dia. Dengan dia oleh orang yang menuntut petunjuk atas wujud segala asya. Ada segala sesuatu ni memberi petunjuk adanya Aduh. Ya. Firman Allah Ta'ala, awalam apa ni Zami? Yakfi bi rabbika ke? Annahu ala kulli syai'in syahidun. Adakah tiada memadai dengan Tuhan engkau oleh bahawasanya ia, iaitu yang naik saksi ia. Tak memada ke kita menjadikan Allah itu sebagai syahid, sebagai penyaksi kita. Allah sentiasa tengok kita, Allah sentiasa pandang kita, apa kita buat, kan? Tak? Macam mengaji ni, dia banyak-banyak kategori, kan? Ada orang yang memang betul-betul nak, kan, hidayah dan taufik. Ada orang nak isi je, alah tak ada buat apa, naik lah. Ada orang sebab Abi ngajar ni, kata kalau awal mengajar tak payahlah, kata dia. Benda dalam hati, kan,
Benda dalam hati manusia tak tahu. Yang tahu siapa? Kita masing-masing. Jadi natijahnya mengikut niat. Orang ni dapat banyak mana, orang ni dapat banyak mana, mengikut niat ni tadi. Ini yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu macam kalau kat luar kita ngaji di masjid kan, datang masjid. Alah, daripada tak ada buat apa-apa, duduklah kuliah maghrib. Jadi dia dapat duduk, ilmu tak dapat. Ngajilah, cuma dengar dapatlah dengar, tapi natijah tak ada. Ada orang betul-betul nak islahkan diri sebanyak mana tu. Niat dia tadi tu. Dia buat ni kerana apa? Ya Allah, mudah-mudahan aku ngaji usul ni tadi, aku dapat mentauhidkan kau ya Allah. Makin ngaji dia makin tauhid. Ada orang yang makin ngaji tak dapat tauhid walaupun ngaji tauhid. Sebab apa? Kenapa ngaji kitab ni? Oh, ni kena hatam ni sebab wajib. Jadi cuma lepas kewajipan tak dapat tauhid, tetap syirik juga. Nabi cakap macam tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Apa yang kau niatkan tu lah kau dapat. Apa yang kita niatkan? Oh, aku ngaji ni nak jadi alim. Jadilah alim, tak jadi baik. Tak? Ini Syekh Habib cakap dulu, masa Habib ngaji dulu, Syekh Habib cakap, ngaji ke apa? Mari buat apa? Mari sini buat apa kata. Dia orang Thailand. Datang sini, datang Mekah buat apa dia kata. Mari Mekah ni buat apa dia? Orang tani dah buat apa dia kata dia. Buat apa? Saya nak belajar, nak timba ilmu, dapat ilmu. Satu hari Abi duduk dengan dia. Dia kata apa? Orang yang datang ke tanah haram ni dia. Tanah haram itu. Ulama-ulama terdahulu. Dia dah ngaji di tanah Jawi, dia ngaji mata. Last kali dia pergi tanah haram itu. Tak ada kita satu dua. Kenapa dia? Nak khuzul barakah. Kerana mengambil keberkatan Ardul Haramaini. Jadi balik tu beroleh keberkatan Jadi orang sekarang nak alim tapi tak nak berkat. Orang dah tak nak mikir berkat dah. Bila berkat ilmu ni tadi, jahat jadi baik, hubud dunia jadi zuhud, tak ikhlas syirik jadi maka ini yang disebut oleh Imam Ghazali, yang dikatakan ilmu yang manfaat itu, ya. Hatta dalam kitab Pelita Penuntut, siapa yang belajar kerana niat untuk mencari dunia, mencari hubungan dunia, maka haram atasnya. Haram atasnya. Haram kata ulama. Ya. Jadi kita ngajar ni sebab apa? Sebab perintah Allah dan mana perintahnya? Ingat hadis tu. Saya ingat. Awal ingat ke Pero ingat? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au apa lagi? Itu baru 3. Au muhibban. Betul? Fala takun long. Fala takun
Tadi mulut ada tak? Fala takun khamisan. Jangan jadi orang kelima. Nabi kata fatah luka, celakalah. Apa dia? Jadi orang alim, jadi orang yang mengajar kerana Allah, bukan sebab kerana orang, kerana dunia. Mengajar untuk kaut habuan dunia. Itu yang dulu Abi ada cakap, tapi malaslah nak cakap. Atau kerana mencari pengikut. Sekarang tak panggil pengikut, sekarang panggil follower. Wal. Mencari pengikut. Dia niat dah. Haram. Bagi antara fitnah-fitnah ulama disebutkan dalam kitab Perintah Penuntut. Au muta'alliman, jadi orang ngaji. Ajar. Gua Abi kata pesan. Kata kalau kita duduk majlis ilmu, bawa bodoh, jangan bawa pandai. Bawa apa? Mirul bodoh. Sebab bertepatan dengan pesan Luqman Ibn Hakim kepada anak dia. Kau kalau jumpa majlis ilmu, duduk. Kalau kau tak tahu, kau nanti jadi tak tahu. Kalau kau dah tahu, dia kata, akan bertambah pengetahuanmu. Ini kata Luqman Ibn Hakim pada anak dia. Ya. Jadi orang mengaji. Yang ketiga, Nabi kata apa? Jadi orang yang mendengar. Yang mendengar ni, macam kita ada kategori dalam ni. Kan? Orang mengajar. Macam Nabi ni jadi orang mengajar. Muta'aliman, yang ada kitab, itu muta'aliman. Yang ketiga, mustami'an. Ma'il mustami'an. Tak, dia ada kategori. Tetap duduk dalam hadis yang sama. Ya. Au muhibban, atau jadi orang yang kasih kepada orang yang tiga ni. Orang yang mendengar, orang yang belajar, orang yang mengajar. Siapa dia? Orang ni dia tak naik. Tapi dia suka. Dia tak naik. Kau benci ke dengan mereka? Tak. Saya suka. Saya sayang. Orang ngaji sayang. Orang alim sayang. Orang yang duduk pada ilmu sayang. Tapi tak tahulah. Dia jadi orang keempat. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan. Orang kelima apa? Kasih pun tak, dengar pun tak, mengaji pun tak, mengajar pun tak. Empat sifat dia tak ada. Nabi kata celakalah dia. Dia benci dengan orang-orang. Celakalah Nabi kata. Itu gua Abi kata dulu kalau boleh, ingat pesan almarhum. Ulama ni ada syafaat kata. Duduk dengan dia kalau boleh, makan dengan dia kalau boleh, dapat jalan dengan dia kalau boleh. Itu akan menjadi syafaat di yaumul akhir. Tapi ulama mana? Ulama yang tak buat, tak guna jalan ilmu untuk macam untuk guru kita dulu. Untuk guru kita dulu. Ya. Mana dia buat apa-apa, datang mengaji dengan kita, mengaji dengan dia, satu sen dia tak pernah minta. Ya tak? Anak murid bawa gula macam guru Abi dulu. Nanti datang jumpa dia bawa gula. Habis ada duit sikit bagi kat dia. Tapi dia ngajar hari-hari. Hebat.
Akhirnya mereka ni Allah pilih mati dalam keadaan baik. Habisnya guru boleh kata keseluruhan meninggal pada malam Jumaat, pada subuh Jumaat. Boleh kata keseluruhan. Kalau dalam 5 orang tu yang tak hari Jumaat tu seorang. Kalau 4 tu semua hari Jumaat. Baik. Kita ni tak tahu. Ya. Tak tahulah. Ya. Kenapa nak minta meninggal hari Jumaat, siang Jumaat, malam Jumaat? Sebab dapat lepas seksa rehat sekejap. Tapi pada masyarakat kena. Jadilah dapat rehat sekejap ini. Pak orang lain kena seksa gelebang, kita relax. Sebab apa? Dapat hari Jumaat, malam Jumaat atau siang Jumaat. Baik. Itu pun anugerah Allah lah tu. Kurnia Allah lah tu. Tak semua orang boleh dapat. Ya Allah. Abi memang minta betul-betul lah dapat meninggal hari Jumaat, malam Jumaat. Memang hajat sangat. Hajat itu meninggal hari Jumaat. Kedua hajat meninggal tengah semayang. Tengah sujud ke, tengah semayang ke, meninggal. Sedap. Tengah tengok bola meninggal, alamak. MU lawan Liverpool, tiba-tiba kalah pula kita punya ni. Terus kena sakit jantung, mati. Abi ada jumpa macam tu. Ada hamba Allah ni tengah pegang remote Astro. Dia alih, tersedak. Ambil dia ni, diminum, tersedak, habis. Tengah. Abi ingat ni. Bukan Abi cerita tak? Bukan Abi reka tak? Waris cerita. Masa Abi umur 8 tahun dulu, ada satu hamba Allah dalam keadaan sakaratul maut, dia tanya, duit mak mana? Anak dia pujuk dia, duit mak ada, duit mak tak hilang. Mulut dah muntah darah. Sempat lagi tanya, duit mak mana? Duit mak ada lagi ke? Sampai habis, mati. Habis ingat lagi sampai sekarang. Antara peristiwa-peristiwa yang tak boleh lupa. Almarhum tengah pangku dia. Ayah Abi pangku dia. Abi duduk sebelah. Ya. Allah. Jadi apa yang kita tak boleh lengkang, itu yang takut. Ya. Baik. Dunia tak salah, tapi jangan sampai kita mendahulukan dia daripada Allah. Tak salah, buatlah, nak gimana. Nak mancing, nak main kuda, nak apa, nak ya, buatlah. Tapi jangan lupa Allah. Bukan berdosa. Memang disuruh. Ya. Tapi jangan lupa Allah. Bila lupa Allah, dia akan jadi mata'ul ghurur, tipu daya. Baik.
Betapa terupa pada akal bahawa mendinding akan Allah oleh sesuatu, padahal ia terlebih hampir kepada engkau dari tiap-tiap sesuatu yang lain daripada engkau. Macam mana pula yang dekat tak boleh nampak, yang jauh boleh nampak. Allah ni lebih hampir daripada segala-galanya. Kita bergerak, boleh bercakap ni pun dengan kehendak Allah, tapi tak nampak. Boleh makan, boleh itu, boleh ini. Kalau dia tak ada, adalah kaki tak boleh jalan, adalah mulut tak boleh cakap. Sekejap je kalau Allah tak nak bagi cakap, tak nak. Naik darah 260, besok pagi diam, tak boleh cakap. Murid Abi lah. Dia dulu ngaji dengan almarhum, lepas tu ngaji dengan Nabi pula. Allah bagi stroke, tak boleh cakap. Kalau jumpa orang, bolehnya nangis. Nangis boleh. Ada mulut, bukan pasti boleh cakap. Sekali Allah tutup mulut. Jadi sementara mulut boleh cakap ni, cakaplah benda baik. Sebelum Allah tutup. Ya dah. Samalah. Siapa tahu matahari terbit sebelah barat bila? Bila man? Tak tahu. Ingatkan kau tahu. Kalau tak tahu, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat jadi orang baik. Tantah esok, tantah lusa, tantah minggu depan, sebab tak tahu. Kalau tahu senang. Ya tak? Kalau tahu senang. Sebab tak tahu. Kenapa tak tahu? Kalau benda tak tahu ni, kita akan siap. Itu Nabi sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, lawan hawa nafsunya, nak leka, nak sibuk dengan hidup ni, tak tentu pasal, sampai lupa nak mati. Wa amila lima ba'dal maut, beramal bagi barang selepas mati. Cepat-cepat buat baik. Kalau tak baik lagi, cepat. Tiba-tiba besok terbit sebelah barat. Matahari tiba-tiba terbit sebelah barat. Masa terbit sebelah barat pula, subuh terlajak. Allah. Masa tu pula tak bangun main subuh. Allah. Ya dah. Dah pintu taubat dah tutup. Antara mana perkara yang menyebabkan pintu taubat tertutup: satu, bila matahari terbit sebelah barat; dua, bila nyawa sampai di kerongkong. Kororah tu kerongkong lah. Bila nyawa sampai kerongkong, tak tahu. Bila matahari terbit sebelah barat, tak tahu. Kita duk leka. Tiba-tiba terbit sebelah barat. Bangun pukul 8, subuh tak ada. Orang rumah kata, bang, tadi matahari terbit sebelah barat. Alah, barat pun barat lah. Itu lah, hati dah mati. Dia kata barat membarat lah, janji terbit. Ada orang macam ni.
Kan? Itu yang bila kita cakap kepadanya nasihat agama, dia kata apa? Jagalah diri, sibuk hal orang buat apa? Kubur masing-masing. Tak? Apa nak tegur-tegur orang, kubur masing-masing kau bukan baik sangat, kata dia. Aku tak lantaklah, aku tak buat apa kan. Alang-alang aku masuk neraka, biarlah neraka jahanam, kata dia. Jadi orang yang hati dah mati, walaupun terbitnya sebelah barat, alah tak apa, belum kiamat lagi, baru sebelah barat, kata. Macam itulah sebab orang yang tak endahkan langsung peringatan dia tak endah. Peringatan yang datang ni tak endah. Sebab dia rasa dia bagus. Nanti yang besok dekat padang mahsyar Allah tanya, wahai sultan-sultan dalam dunia, hari ini akulah sultan segala sultan, kata Allah. Ya, maknanya, orang kaya, akulah akan zat yang maha kaya daripada segala yang kaya-kaya, aku yang paling kaya. Dalam dunia sombong, nampak? Zaman sekarang sombong orang tak nampak. Ya, kalau kita tengok kat media masa kan, tabur duit lah depan orang, ya tak? Tunjuk duit. Orang dulu kaya tapi tawad. Orang sekarang kayanya tu, ya. Jadi kita jadi takutlah. Jadi bila nampak macam tu, kita buat apa? Ya Allah, lindungilah kami daripada sifat-sifat tersebut. Jadikan ilmu. Bila nampak benda-benda macam tu, kita jadi ilmu. Lalu bila jadi ilmu, datang doa, ya Allah, peliharalah kami daripada perkara tersebut, atas kami dan atas keluarga kami. Kita dah siap datangkan doa dulu. Baik, 9-6 minit lagi. Kerana sabit meliputinya Allah itu dengan kau, dekatnya Allah dengan kita. Kerana sabit segala perkara kita ni tadi dalam genggaman tadbir Allah. Mana mau lari? Tu kita. Mana mau lari? Dan sabit, ya, quyumihnya, atas engkau. Firman Allah Ta'ala, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, bermula kami terlebih hampir kepadanya daripada urat leher. Maknanya dekatnya Allah dengan kita ni tadi. Makna kita tak boleh lepas, tak boleh lari dari tadbir Allah punya dekat ni. Urat leher ni dah dekat lagi. Mana kita jaga urat leher. Jaga ni, jangan sampai ni, kan? Urat leher. Jaga ni, tidur kena cukup. Kalau tak nanti darah naik, ya, terlupa pula. Yang boleh memutuskan urat ni siapa? Kita jaga urat, tetapi kita lupa yang menjadikan urat leher ni. Dia dah pegang situ, urat leher pun jaga. Langsung kita jaga dari perkara yang dimurkai Allah. Bermula Allah. Ini nak habiskan ni, ambil pasal ketiga besok. Iaitu hampir ia kepada kita
dengan zatnya pada sisi ahli syuhud, dan hampir dengan sifatnya seperti ilmunya dan kudrahnya, ya, dan iradahnya. Yang dikatakan ma'iyah ni tadi, rasa bersama. Sama apa? Macam mana nak rasa bersama? Iaitu kita pandang tentang pentadbiran Allah atas kita, takdir hukum atas kita. Kita tak boleh lari daripada hukuman Allah. Hukum baik, hukum tak baik, tak boleh lari. Nak makan apa hari ni, dah ada dah dalam hukum Allah, takdir Allah. Ya. Ya tak? Tadi macam mana orang Kemaman, orang Kuantan tak boleh duduk sini, mana? Tak masuk akal langsung. Ya tak? Tak masuk akal. Ya tak? Din orang Kelantan boleh duduk sini sampai beranak pinak, tak masuk akal langsung. Ya. Mana masuk akal? Ya tak? Langsung tak masuk akal. Akal kita tak masuklah. Tapi tak boleh lari dari kehendak Allah, daripada hukum Allah, daripada takdir Allah. Dan lainnya. Ya. Pada sisi orang yang lain daripada mereka itu. Dan telah lalu hamba sebut pada takrir makna ini ayat dan makna ayat wahwa ma'akum aina ma kuntum, dah lepas dah. Dengan kata hamba, bukan hampir dengan zat dan tiada ma'iyah dengan zat, bukannya berserta dengan zat Allah, tak, iaitu dikehendaki dengan nazar yang lain. Dia tengok pada tempat yang lain, bukan ma'iyah zat, bukan bersama dengan zat Allah. Tapi maksud bersama itu kita di dalam takbir Allah, dalam pemerintahan Allah, tak boleh lepas. Hidup, mati, sihat, sakit, makan, minum, tidur, jaga, kahwin, tak kahwin, beranak, tak beranak, makan apa, buat kerja apa, rezeki apa, nak pakai apa, ya. Dah ada dah. Daripada ahli syuhud. Adapun ahli syuhud, maka mereka itu dikehendak dengan ma'iyah itu, ma'iyah zat, bukan ma'iyah sifat. Demikian lagi, dikehendaki dengan hampir, iaitu hampir zat, bukan sifat. Tetapi yang bersalahan antara keduanya pada lafaz jua. Lafaz saja bersalahan, tapi tempat, ya, maqasidnya itu sama. Kerana pada makna tiap-tiap barang yang hampir dengan zat dan ma'iyah dengan zat, hampir dengan sifat, dan ma'iyah dengan sifat, dan akas keduanya, ya, misalnya kerana segala sifat itu melazim bagi zat dan berdiri ia dengan dia, tidak boleh berdiri dengan sendirinya, ya. Mana boleh sifat pisah dengan zat? Betul tak? Abi bagi contoh. Macam ni. Ya, Abi bagi contoh lah. Abi buka serban ni. Deh. Serban ni warna apa kira? Baik. Abi campak serban. Putih dia tinggal ke putih dia ikut? Serban ni warna dia putih. Habis campak serban ni. Putih dia tinggal ke kat sini? Jadi sifat bagi serban ni dia kena berlazim-lazim pada zat serban. Putih serban ni dia kena duduk pada mana boleh bercerai. Sifat ni dia berkendak kepada zat. Putih berkendak pada serban. Jadi putih tu ke serban?
Putih tu serban ke? Putih lain, serban lain. Putih tu serban. Putih lain, serban lah lain. Jadi bila kita memandang kepada sifat, tak bolehlah lepas bersama zat Allah. Macam itulah putih dengan serban lain tadi. Kalau dia berpisah, sifat dengan zat. Contoh, putih dengan serban. Kalau pisah, buang serban, putih tinggal. Ayoyo. Ayoyo. Apa macam ini? Putih sudah tinggal. Sebab dia berlazim-laziman. Zat dengan sifat. Putih berkendak kepada serban, tapi serban tak berkendak kepada putih. Sebab apa? Sebab apa serban tak berkendak pada putih? Serban macam-macam warna kata mai. Ada serban hitam. Ya, takik lah tu. Nah tak? Selesai lah. Ya. Jadi bila pegang kita ni makhluk. Jadi Allah bersifat dengan istiqam. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Nak tutup ni. Allah tak berhajat pada kita, tapi kita berhajat pada Allah. Janganlah tinggalkan Allah. Ya. Jangan tinggal. Ya. Jadi Abi pada malam ni Abi amat berharap pada semua yang ada di madrasah, tolong jangan tinggalkan mulai malam ni. Tolong jangan tinggalkan ayat Al-Mu'minun 115. Sehari tolong baca 11 kali. Ya. Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Tolong jadikan amalan, sebab apa yang Nabi sebut, Allah akan memudahkan segala perkara dalam kehidupan dan diberikan kemudahan. Allah memudahkan segala urusan itu, dunia, dan kita nak berharap kepada akhirat. Ya. Tolong jangan tinggalkan. Ya. Jangan sekali-kali tinggal. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dunianya urusan hidup, akhiratnya urusan akidah dan agama. Minta Allah jaga. Allah jaga agama kita, akidah itu. Ya, tolong ya. Satu hari ulang-ulang 11 kali. Minta ya. Tak sangat. Baik dah, wallahu alam. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, dosa, maksiat. Kami hamba yang lemah, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Arhamar Rahimin. Jagalah kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada perkara yang tidak Engkau redha, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon segala urusan kehidupan kami, kedua-dua madrasah kami, Kau bantulah, Engkau uruslah, Engkau mudahkanlah, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang telah Engkau amanahkan atas perkara agama ini, ya Allah. Kami bersyukur, ya Allah,
Kerana Engkau beri kami peluang untuk melakukan kerja-kerja ini, ya Allah, kerja agamamu. Jangan Engkau cabut kami, jangan Engkau pindahkan kami daripada kerja yang baik ini kepada melakukan kerja yang tidak baik, yang tidak Engkau redha, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, kuatkan iman kami, tahqiqkan akidah kami, bersihkan makrifah kami, bersihkan pergantungan kami dan keyakinan kami hanya kepada Engkau, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kekalkanlah kami menjadi ahlul muwahhidin hinggalah saat kami bertemu dengan Engkau, ya Arhamar Rahimin, dan selepas kematian kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa